tahun 2018 kita sempat ambil balik kuasa pentadbiran kerajaan negeri dengan satu majoriti sahaja, betul atau tidak? Ya, ketika itu kita bukan lagi Pakatan Rakyat, kita panggil kita adalah Pakatan Harapan dah, 2018. Ya. Jadi ketika itu kita menang majoriti satu. Sebab kita ada daripada Parti Bersatu yang asalnya 2 orang UMNO meninggalkan UMNO. Kemudian kita ada 18 JAP, kita ada 5 daripada Amanah dan 4 daripada PKR. Jadi kita ada 31. Yang tu kita ada simple majority buat kerajaan Perikatan Harapan. Saya percaya ramai penonton pada malam ini juga ingin mengetahui bagaimana wakil PPBM boleh jadi Menteri Besar pada ketika itu kerana sedangkan PPBM hanya ada satu kerusi sahaja. Kenapa bukan YB balik jalih? Apa yang berlaku sebenarnya? Yang ini suatu perkara yang hingga sekarang tidak terjawab. Saya sendiri tak tahu apa yang berlaku di belakang tabir. Tapi saya diarahkan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan. Majlis Pakatan Harapan ketika itu dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir bersama-sama dengan pengerusi-pengerusi Parti Pakatan Harapan yang lain iaitu DAP, PKR dan juga Amanah. Mereka telah berbincang berkenaan dengan jawatan Menteri Besar Perak. Selepas kita menang, 2 daripada Barisan Nasional menyokong. Tapi mereka menyokong dengan syarat. Dan barangkali syarat inilah yang telah pun menukar keputusan yang dibuat oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan. Majlis Pakatan Harapan di Kuala Lumpur telah pun menentukan saya sebagai calon Menteri Besar. Saya telah diberikan sepucuk surat ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang telah pun disetujui oleh seluruh pengurusi-pengurusi Pakatan Harapan yang lain untuk mencalonkan saya sebagai Menteri Besar selepas pilihan ke-12, ke-14. Tapi soalan daripada Tan Akal tadi, kenapa berjadi begitu? Jadi saya telah menerima surat mengatakan saya dicalonkan, ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir ketika itu. Maka saya telah bawa surat itu ke istana dan mempamerkan. Alhamdulillah istana pun telah dapat surat yang sama juga. Tapi dalam suasana nak mengangkat sumpah itu, ada perkara yang saya tak faham dan saya tak tahu sampai sekarang apa yang berlaku. Saya cuma dapat dengar khabar-khabar menyatakan bahawa walaupun saudara Peja itu seorang sahaja wakil rakyat daripada Parti Bersatu, dia menjadi Menteri Besar. Sebab saya dengar bahawa 2 orang yang Peja bawa daripada UMNO Barisan Nasional meninggalkan UMNO menyokong Parti Bersatu, menyokong Pakatan Harapan. Mereka bersyarat, kami hanya menyokong jika sekiranya Cenderia jadi Menteri Besar. Dan secara kebetulan Cenderia adalah adik ipar kepada Adun daripada adik ipar daripada UMNO daripada Tuan Skah. Ya. Jadi dia adalah adik kepada isteri Menteri Besar itu. Jadi mereka telah membuat syarat, 2 orang, seorang daripada Sungai Manik dan seorang lagi daripada Sultan Skah. Saya dengar khabar bahawa mereka telah buat syarat tu kepada pihak istana mengatakan kami hanya boleh menyokong Pakatan Harapan mana mereka dapat majoriti 1 kalau sekiranya Cenderia dilantik jadi Menteri Besar. Jadi barangkali itulah yang berlaku di belakang tabir yang menyebabkan surat yang saya terima daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir ketika itu tidak dititik beratkan. Ya. Maksudnya perubahan itu mungkin Tun M tahu atau tidak? Yang itu saya tak jelas sama ada Tun M tahu. Tapi barangkali dia terperanjat sebab dia telah menghantar surat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan menamakan saya sebagai calon daripada Pakatan Harapan. Tapi bila berlaku di sebaliknya, maknanya saudara Peja yang diberikan angkat sumpah, barangkali dia terperanjat juga. Tapi kalau sekiranya benda itu dalam pengetahuan dia pun saya tak tahu. Sama ada dia tahu atau tidak apa yang berlaku. Mungkin pun dia pun tak tahu kod. Kita tak tahulah. Kita tak tahu sama ada. Kemudian selepas hampir 2 tahun, mengapa dan bagaimana pula jatuh balik Kerajaan Negeri Perak, PH? Kerajaan Negeri Perak jatuh oleh kerana dia mengikut kaedah kerajaan pusat. Bila Pakatan Harapan pusat jatuh, maka di Perak juga tenggelam. Ya, kerana dia masih lagi ada bersatu di situ. Jadi bila Pakatan Harapan ditolak dan dikeluarkan, maka
dengan automatiknya Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Saudara Peja, dia hanya disokong oleh orang daripada UMNO dan PAS. Dan dia masih diterima oleh mereka sebagai Menteri Besar. Tapi tidak lama. Oleh kerana pada bulan Disember tahun lepas, suatu usaha untuk menjatuhkan dia telah dibuat oleh UMNO dan akhirnya dia tumbang. Tetapi setelah saya tidak dilantik sebagai Menteri Besar, dia masih lagi meneruskan sebab dia ada majoriti daripada PAS, daripada UMNO. Jadi dia juga dapat menarik beberapa orang daripada Pakatan Harapan menyebelah dia. Misalnya daripada Teronoh, daripada Kuala Kurau. Mereka juga menyebelahi Perikatan Nasional.